ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.
القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول
Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjul Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjul Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, dengan kehadiran teman-teman insya-Allah yang bersama-sama menonton siaran ini, tuan-tuan dan puan, hampir 2 tahun dah kita bersiaran. Teman-teman saya yang dikatakan top fan, tuan-tuan, ya. Kita punya fan tegar, kita peminat-peminat tegar bersama dengan kita daripada hari yang pertama sampai hari ini. Ada di antara peminat tegar kita, tuan-tuan, tidak pernah miss walau satu sesi pun, tuan-tuan, walau satu sesi sejak hampir 2 tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan. Inilah keberkatan daripada Allah. Inilah kekuatan yang Allah masukkan dalam jiwa manusia. Inilah kekuatan yang Allah saringkan daripada kepala sampai ke kaki insan-insan yang mahu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita seronoklah, tuan-tuan, kita seronok komitmen daripada teman-teman, istiqamahnya teman-teman, tuan-tuan, dalam menuntut ilmu dan juga mendapatkan insya-Allah rangsangan-rangsangan, motivasi-motivasi untuk kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Malam ni, tuan-tuan dan puan, ya, kita bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usam, Datuk Badarudin, daripada Kedah, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, orang yang terkenal di Kedah. Tuan-tuan boleh tengok dia punya Facebook, tuan-tuan tengok dalam Twitter, tuan-tuan tengok dalam Instagramnya, tuan-tuan tengok dalam yang akhirnya tengok TikTok ada, tuan-tuan dan puan, ya. Mungkin kita dapat mengenal beliau, ya, dengan lebih dekat lagi dengan tuan-tuan melayari medsos, ya, media sosial, di mana beliau mempunyai akaun yang tersendiri untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap, tuan-tuan dan puan, dengan gerak muda daripada anak muda ni, tuan-tuan, orang muda ni, insya-Allah akan dapat kekuatan, akan ada kepada agama kita pada masa-masa akan. Orang tua macam saya akan pergi dan beliau akan sambut orang tua macam saya ni, meneruskan perjuangan kita. Perjuangan yang langkah-langkahnya telah dimulakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan malam ni, tuan-tuan dan puan, siaran malam ni kita harap tuan-tuan dan puan, tuan-tuan bersama dengan kita like and share. Tuan-tuan tolong, tuan-tuan. Very simple thing, very small thing that you can do, help us out, tuan-tuan. What it is, like and share. Tekan button like and share, like and share. Biarlah lebih ramai orang menonton, lebih ramai orang yang tahu. Malam ni kita nak cerita, tuan-tuan, yang saya rasa lah, tuan-tuan rasa atau tidak rasa, semuanya masih berasa. Tuan-tuan, kalau ada hati, ada perasaan, ada pemikiran, tuan-tuan mesti berasa. Di mana, tuan-tuan, dalam hal memperbaiki apa yang Allah berikan kepada kita. Malam ni tajuknya, menghidupkan hati yang mati. Menghidupkan hati yang mati, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, ya, dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Tuan-tuan dan puan, itulah dia. Allah seal, Allah matikan hati mereka, menghatikan pendengaran mereka, matikan penglihatan mereka. Tuan-tuan dan puan, ya, yang menunggu mereka ialah azab yang sangat pedih. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Jadi Ustaz, sila Ustaz dengan sikit mukadimah, tuan-tuan dan puan. Lagi sekali, tuan-tuan, like and share, please, like and share, seramai mungkin, tuan-tuan. Sebab saya yakin semua orang ada hati. Antara hidup dengan tak hidup mati ini, Ustaz akan beritahu. Ustaz akan bagi checklist kepada kita, tuan-tuan. Dalam jawapan-jawapan Ustaz daripada pertanyaan saya nanti, sudah merupakan satu checklist. Tuan-tuan tengok. Checklist tu ada tak pada Ustaz? Ada tak pada tuan-tuan? Ada tak pada saya? Ada tak pada tuan-tuan? Ada tak pada anak? Ada tak pada isteri? Ada tak pada mak? Ada tak pada ayah? Tuan-tuan, itulah merupakan sama ada hidup atau mati kita
yang kita bincang pada malam ini. Ustaz, sila mukadimahkan tajuk menghidupkan hati yang mati. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa nusalli wa nusallim 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, sadaqallahul azim. Yang saya hormati al-mukarram wal muhtaram, saudara tuan rumah kita pada malam ni, Al-Fadhil Ayahanda Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, selaku host program kita pada malam ini. Saya hormati barisan kepimpinan, seluruh barisan kepimpinan Yayasan Kebajikan Sabha Anyung Husnul Khatimah. Seterusnya para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. 2 minggu saya tidak bersama di dalam live kita ini sebab terpaksa untuk memenuhi hajat-hajat daripada para sahabat kita yang dah berjanji awal. Jadi alhamdulillah malam ini dapat bersua kembali, walaupun dalam keadaan di sini mungkin Datuk dalam kita punya live nanti kalau ada gangguan, saya mohon maaf banyak-banyak kerana line tidak mengizinkan, rangkaian tidak mengizinkanlah pasal tadi 2-3 kali cuba masuk akhirnya terpaksa guna wifi rumah. Wifi rumah ni pun tadi duk keluar masuk. Kita doalah mudah-mudahan malam ni tidak ada gangguan, Datuk nah. Inilah risiko kita bila kita berjumpa di dalam talian ni, Datuk. Ada line yang mati, ada rangkaian yang mati. Jangan hati saja mati malam ni, tuan-tuan. Biar rangkaian nak mati, biar line kita kacau. Jangan hati kita mati, hati kita kacau. Jadi malam ni kita nak bicara tajuk yang bagi saya, tuan-tuan, tajuk yang diberikan oleh Datuk ni cukup cantik. Menghidupkan hati yang mati. Jadi saya minta kepada para penonton untuk sama-sama kita like, kita share di dalam Facebook kita, dalam Facebook group kita, dalam WhatsApp group kita, dalam Telegram group kita. Minta rakan-rakan kita masuk malam ni, insya-Allah. Saya tengok Datuk punya fan ni, pengikut Datuk punya Facebook ni, alhamdulillah Datuk. Doa mereka tidak putus dalam komen ni, Datuk. Saya duk baca dari tadi ni. Seronok pasal apa dia? Doa mereka kepada kita ni tidak putus. Bagaimana doa mereka kepada kita berdoa, Datuk? Samalah doa itu juga kita minta kepada Allah untuk mereka. Assalamualaikum Datuk, Ustaz Usam dan sahabat-sahabat syurga yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Usam. Saya orang Tunjang, Muhammad Adib. Mau Tunjang dengan Kok Diang. 2 beradik, Datuk. 2 beradik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, sahabat syurga. Semoga kita semua dalam kurniaan Allah, keafiatan dan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, amin. Nur Syam Nasrun. Alhamdulillah, yang mana yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan pertemuan kita, liqa kita malam ini, Allah Ta'ala berkati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganjarkan dengan ganjaran syurga dan pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Bicara tentang tajuk hati yang mati ni, Datuk. Di antara perkara yang diberikan perhatian yang serius oleh para alim ulama, antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita tengok bagaimana Imam Ghazali menulis di dalam kitab-kitabnya. Bagaimana ulama-ulama antaranya Imam An-Nawawi menulis dalam kitab mereka. Bila bicara tentang hati ini, Datuk, hati adalah wilayah yang paling bermasalah di dalam diri kita. Saya ulang kembali. Bila bicara soal hati, hati adalah wilayah yang paling berbahaya dan paling bermasalah di dalam diri kita. Kalau kita bicara tentang mata, kalau hatinya elok, matanya akan jadi elok. Kalau telinganya cantik, kalau hatinya cantik, telinganya akan jadi cantik. Kalau hatinya cantik, mulutnya akan jadi cantik. Sebab itu Nabi kata, kalau ada seketul daging
Di dalam diri kita ni Datuk, iza salahat salahat jasadu kulluh. Bila dia baik, baiklah keseluruhannya. Bila dia jahat, jahatlah keseluruhannya. Ala wahiyal qalb, iaitu hati kita Datuk. Sebab tu kalau orang mati, kita senang Datuk. Hari ini kita bicara tentang mati Datuk. Di kampung ni dengar saja mati, lepas akan tengok di kubur. Di Kodiang ni Datuk, dia istilahkan kalau orang yang mati COVID ni, ada kata kalau orang yang mati tu angkasawan yang main urus, masalah dia kata. Pekerja KKM yang pakai PPE tu bagi orang Kodiang dia panggil angkasawan. Pasal dia pakai tu macam angkasawan nak pergi ke bulan tu Datuk. Dia kata kalau angkasawan yang urus, masalah Ustaz. Hari ni kita dengar saja kematian COVID Datuk, takut. Datuk ada pengalaman dijangkiti COVID. Saya ada pengalaman keluarga dijangkiti COVID. Seluruh rakyat Malaysia ni boleh kata satu keluarga akan rasa macam mana masalah COVID. Tetapi hati mati ni Datuk lebih berbahaya daripada orang yang dijangkiti COVID. Kalau orang yang dijangkiti COVID, kita tahu cara nak merawatnya. Mungkin kita boleh pergi buat swab test, kita jolok hidung, kita jolok lubang mulut tuan-tuan, nak tengok ada naik 2 garis ataupun tidak. Tetapi hati ni mati bila kena virus ni tuan-tuan, bagaimana kita nak tahu? Jadi kita nak ambil poin yang utama ni Datuk, bagaimana ulama menceritakan bahawa bila kita nak kenal ataupun kita nak tahu hati mati ni Datuk, benda yang paling berat bila soal hati mati ni tuan-tuan, bila mana doa kita ditolak oleh Allah. Satu hari Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh beberapa orang anak muda di kota Basrah dalam satu pasar, dalam cerita yang disebut. Datang anak-anak muda ni tuan-tuan bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami ingin bertanya kepada kamu wahai Imam tentang suatu masalah." Imam Hasan Al-Basri tanya, "Apa masalah kamu?" Lalu anak-anak muda ni tanya, "Wahai Imam, kami nak tanya kepada kamu suatu masalah tentang doa." Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada aku, akan aku perkenankan segala permintaan kalian. Akan aku tunai segala hajat kalian. Akan aku beri apa yang kalian minta kepada aku. Tetapi wahai Imam, masalah kami duk minta, apa yang kami minta tidak pernah dapat. Malangnya lain yang diminta, lain yang dapat. Sakit, minta nasihat, bertambah sakit. Susah, minta senang, bertambah susah. Kami nak tanya wahai Imam, adakah sewaktu kami memohon kepada Allah itu tak kena time? Orang lain minta, kena masa, Allah Ta'ala bagi. Kami minta, tak kena masa, sebab tu Allah Ta'ala tak bagi. Jawab Imam Hasan Al-Basri, Datuk. Imam Hasan Al-Basri jawab apa dia? "Wahai pemuda sekalian, soalan kamu kepada aku, kenapa doa kamu tidak dijawab oleh Allah? Kenapa permintaan kamu tidak dianugerahkan oleh Allah? Jawapannya mudah. Apa dia? Sebab hati kamu telah mati." Allah. Sebab hati kamu telah mati. Bila hati kamu mati, frekuensi doa kamu tidak sampai kepada Allah. Permintaan kamu tidak sampai kepada Allah. Sebab apa dia? Hati kamu mati. Nah, hari ini terjawab tuan-tuan. Kita duk minta, duk berdoa, kita duk jadi tanda tanya. Kenapa doa kami tidak dijawab oleh Allah, Ustaz? Kami minta kerana apa tak dapat, Ustaz? Salah satunya sebab apa dia? Hati kita kemungkinan telah mati, tuan-tuan. Orang mati kita nampak kubur, hati mati mana ada pusara. Orang mati ada pusara, hati mati tanpa pusara, tuan-tuan. Sebab itu Datuk, doa kita ni tidak dijawab oleh Allah ni kata ulama, antaranya sebab yang pertama hati telah mati, Datuk. Yang kedua, kita ni duk minta orang suruh berdoa, yang kita tak doa, yang ni masalah, Datuk. Saya ni ada ma'at tafih, Datuk. Macam-macam hajat orang main. "Ustaz, saya nak minta sikit pertolongan kat Ustaz." Ada apa? "Boleh tak Ustaz tolong buat solat hajat?" Kita kata, "Untuk apa ni?" "Saya sakit Ustaz." Dia duk kira suruh kita minta ke Allah yang dia tak minta.
Yang ni saya nak tegur tuan-tuan sikit ni. Saya nak tegur para penonton ni. Kalau Datuk, satu ulama Datuk, nama dia Imam Ahmad ibn Harb rahimahullah ta'ala, dia pernah kata, di antara tanda-tanda awal permintaan kita berat untuk Allah Ta'ala tunaikan bila mana kita sendiri rasa berat nak minta dengan Allah. Mudah fahamnya tu. Kita sendiri rasa berat nak minta dengan Allah. Nak berdoa pun rasa berat. Harap duk swastakan permintaan kita dekat budak-budak tahfiz. Yang budak-budak ni dapat nasi ayam semungkih, doa sampai ke siang. Yang tuan hajat balik lena sampai ke siang. Tak ni masalah. Dia main ada bagi ni, dia kata ni makanan nasi tomato lah, nasi tomato doa dekat makcik lah. Budak-budak ni meratik, duk berzikir, duk solat ni sampai ke siang. Dia balik lena sampai ke siang. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi? Yang ni masalah. Ni saya nak bagi tahu, saya nak pesan kepada para penonton malam ni. Saya nak pesan, jangan duduk swastakan permintaan kita ni kepada orang. Kalau kita rasa berat nak minta dengan Allah, kalau kita rasa malas nak minta dengan Allah, macam mana Allah Ta'ala nak bagi kat kita? Kalau kita pun tak mau minta, macam mana Allah Ta'ala nak minta? Ni Datuk, tanda hati yang mati yang pertama Datuk, doa kita Allah Ta'ala tolak. Yang kedua Datuk, saya nak kupas bagi panjang sikit malam ni Datuk, pada pusingan seterusnya. Tanda hati kita mati ni Datuk yang kedua, bila mana kita rasa tidak ada kemanisan untuk melakukan ibadah. Yang ni cuba cek tuan-tuan. Yang Datuk sebut tadi checklist tu, yang pertama doa kita Allah Ta'ala tak terima. Yang ni saya rasa banyak juga. Yang kedua, bila buat ibadat, rasa tak lazat Datuk. Umur makin bertambah, ibadat tak bertambah. Yang ni masalah. Nabi kata, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang di kalangan kamu, cirinya apa dia? Bila bertambah usia, bila bertambah umur, bertambah amal kebaikan dia. Yang ni tak ada. Lagi tua, lagi duduk celaru. Lagi tua, lagi duduk kejak dunia. Lagi tua, lagi bermasalah. Yang ni Datuk minta maaf, nak sebut sepatah Datuk minta maaf. Yang tua-tua ni sudah-sudahlah duduk kejak dunia ni. Sampai kubuk kata mai, duk kira nak tanding pilihan raya lagi Datuk. Kacau Datuk, kacau. Bagi muka baru lah ke depan pula. Ni sampai batang pokok nyuk pun ni meluat tengok poster pilihan raya dia ni. Dan 7-8 kali dah duk tanding. Daripada kepala hitam sampai kepala putih duk tanding lagi. Sudahlah, usia pun dah. Mana nak beralih Datuk 70 Datuk. Marilah sama-sama ni ambil ruang lah untuk kita ni duduk pulun pula hala nak pergi akhirat ni Datuk. Umur makin bertambah. Saya sendiri umur dah 30 lebih Datuk. Ayah selalu duduk pesan, pebetul steering lah. Duduk celaru tak habis-habis lagi ni. Cuba cek balik solat Jumaat kita cukup ke tak ni? Bacaan Quran kita ni bukan kita nak kata ke orang Datuk. Kalau terasa pada muka. Saya tak kata kat siapa-siapa. Mau terasa pada muka. Rasa tak boleh dengar, keluar live malam ni. Kita tak ada masa dah Datuk. Ada orang kata, Ustaz, kitab dakwah ni ibarat tarik rambut dalam tepung Ustaz. Rambut tak putih, tepung tak selera. Saya kata tu orang, aku jenis ambil tepung pergi sepak dekat muka tu baru dia tahu kata tepung. Tidak dia ingat apa dia ada putih-putih. Ni memang ada usia ni Datuk. Apa betul balik kita ni? Cuba muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hari ni aku main handphone dengan aku baca Quran, aku baca Facebook dengan aku baca Quran. Yang mana lebih lazat? Kena tanya. Baca Facebook ni habis Facebook dia masuk Facebook orang. Habis Facebook orang dia masuk Facebook orang lain pula. Habis hak Melayu dia masuk orang putih. Habis orang putih dia masuk Cina. Habis Cina dia masuk yang Hindu pula. Tak habis-habis. Quran sama-sama buka menguat tulis sadaqallahul azim. Baru habis bismillahirrahmanirrahim menguat sadaqallahul azim. Datuk, yang ni tak boleh. Kita bukan nak kata ke orang Datuk. Saya malam ni nak kata kat diri saya. Saya kena tanya, Ustaz, sehari berapa kali hang istighfar? Berapa kali hang berselawat? Berapa kali hang memuji Allah? Berapa kali hang membaca Al-Quran? Berapa kali hang salat sunat?
Sebab apa dia? Di antara tanda hati mati, bila mana kelazatan melakukan ibadah, Allah Ta'ala telah tarik dalam diri kita. Halawatal ibadah. Allah Ta'ala telah tarik, Datuk. Dia masuk live kita malam ni, Datuk, dia 10 minit, dia kata ni, duk kata ke orang, dia keluar, dia pergi buka live politik. Ni kacau ni. Ada juga orang lagu tu, tapi malam ni dia tak masuk. Minggu lepas dia masuk, dengan minggu sekali lagi, tak ada kita. Dia keluar, tak masuk dah. Dia kata yang ni duk kata ke orang ni, dia kata duk kata ke aku, keluar pergi tengok live politik. Kacau, Datuk, kacau. Dengar Allah, Datuk. Yang ni. Sebab tu, seorang ulama yang bernama Imam Ahmad, ada orang yang mengadu dekat dia, kata, wahai Imam, ini Datuk peranan ulama, tempat umat berkongsi masalah dan meminta pandangan untuk keluar daripada masalah. Ulama makin hari makin hilang. Makin hari makin hilang. Makin hari makin hilang. Di Kedah ni, Datuk, dalam tempoh 1-2 bulan ni, 3-4 orang ulama telah Allah Ta'ala jemput, Datuk. Yang duk tinggal semua, hak duk celaru negara ni. Hak duk bagi tenteram negara ni tak ramai dah. Hak duk celaru ni bagi ramai. Kena mati, kena COVID dan sebagainya. Imam Ahmad satu hari mai pemuda ditanya dekat dia, wahai Imam, aku nak minta nasihat kepada kamu, wahai Imam. Imam Ahmad tanya, kenapa? Nasihat apa yang kamu nak minta pada aku? Wahai Imam, problem aku ni bila buat ibadat tak rasa sedap. Maksiat aku rasa sedap. Yang ni celaka hidup. Bila buat maksiat rasa lazat, bila buat ibadat rasa tak enak. Bila buat maksiat rasa sedap, bila buat ibadat rasa malas. Imam Ahmad kata pada dia, Imam Ahmad kata dalam kata-kata dia, Abadtullah 50 sanah. Aku ni sendiri pun beribadah dah 50 tahun, kata Imam Ahmad. Fama wajadtu halawatal ibadah hatta taraktu 3 asya. Aku buat ibadat selama 50 tahun, aku nak cerita kepada kamu, wahai pemuda. Selama 30 tahun aku buat ibadat, Allah Ta'ala tak bagi kepada aku rasa kelazatan ibadah. Sehingga di dalam kehidupan aku meninggalkan 3 perkara. Kita nak kongsi benda besar ni dengan para penonton kita. Dalam masa aku dah buat ibadat selama 50 tahun, Allah Ta'ala tak bagi rasa lazat untuk aku melakukan ibadat dalam masa 50 tahun. Sehingga Allah Ta'ala bagi kepada aku ni tinggal 3 perkara, baru Allah Ta'ala anugerahkan kelazatan ibadah. Apa dia 3 perkara tu? Saya nak bagi ruang sedikit, seminit, 2 untuk Datuk. Cuba mencelah masuk dan saya nak kupas selepas ini. InsyaAllah. Wallahu'alam. Allah, Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam jangka masa yang singkat ni, tuan-tuan dan puan, saya kata tadi checklist, tuan-tuan dan puan. Apa yang disebutkan, tiap-tiap perkataan, tiap-tiap ayat yang diakhirkan, tuan-tuan dan puan, sudah merupakan satu checklist. Tuan-tuan dan puan, malas beribadat, tuan-tuan tak rasa seronok beribadat, tuan-tuan. Itu semua checklist tu. Tak seronok dengan Quran, tak seronok nak ke masjid, tak seronok nak melayan mak bapak, tak seronok. Itu semua, tuan-tuan dan puan. Kalau kita pergi satu persatu. Tapi saya Ustaz boleh sambungkan dengan tuan-tuan dan puan. Tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan. Tidak lain dan tidak bukan. Yang menyebabkan hati kita ni tak dapat dididik, tak dapat ditarbiyah, tak dapat dididik, tuan-tuan dan puan. Sebab hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kita cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Itulah, tuan-tuan dan puan. Cinta dunia, benci kepada kematian. Kalau cinta dunia, macam Ustaz sebut tadi, tuan-tuan. Dah tua, dah apa nak bertanding lagi. Dah 8 kali, dah 6 kali, dah 5 kali 6, tuan-tuan. Dah 30 tahun. Ada yang tu 8 tahun, tuan-tuan. 8 kali dah, 5 kali 8, 40 tahun, tuan-tuan. Apa lagi hendak? Ya Allah, ya Allah, tuan-tuan. Ya Allah, ya Allah, tuan-tuan. Inilah dia tu. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ustaz, boleh tak Ustaz jalinkan Ustaz nak bagi tadi lagi checklist lagi tu Ustaz. Jalinkan sikit kalau boleh, tuan-tuan. Temukan dengan tentang hadis yang mengatakan yang wahan itu. Apa dia wahan itu? Cinta dunia, takut kepada kematian. Macam mana, Ustaz? Baik, Datuk. Saya nak jawab soalan Datuk dengan apa yang saya nak sebut ni, Datuk. Imam Ahmad kata 3 perkara yang aku tinggal baru aku dapat rasa kelazatan ibadah. Sebelum ni tak rasa. 50 tahun, Datuk. Bukan satu jangka masa yang pendek. Datuk dah 74. Mungkin dah lebih kurang 50 tahun lebih Datuk telah melakukan ibadah, Datuk.
Kita katalah zaman muda, zaman jahiliah, tolaklah Datuk. Dulu kita culak-culak tu biasa Datuk. Bukan satu jangka masa yang pendek Datuk, 50 tahun. Tapi tak rasa ibadat tu sedap. Sampai dia tinggal 3 perkara. Apa dia yang pertama Datuk? Taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Aku tinggal yang pertama, cinta kepada dunia ni. Tinggal ni, duduk cari kemanisan hidup di dunia. Selepas aku tinggal halawatal dunia, baru Allah Ta'ala bagi kepada aku halawatal akhirah. Buang kesedapan hidup di dunia. Buang kelazatan hidup di dunia. Ya, dunia Allah Ta'ala cipta untuk kita. Dunia Allah Ta'ala cipta untuk kita. Sebab tu prinsip hidup di dunia ni apa dia? Ambil yang perlu. Nikmat yang boleh. Janganlah dunia membuat cacat akhiratmu. Itu prinsip yang mudah. Saya ulang semula. Ambil yang perlu. Nikmat yang boleh. Janganlah membuatkan dunia ini mencacatkan akhirat kamu. Salah kau Ustaz kita nak ambil dunia? Tidak salah. Silakan. Ustaz, saya suka rumah yang cantik. Silakan. Ustaz, saya suka kenderaan yang cantik. Silakan. Ustaz, saya suka perabot-perabot yang cantik. Silakan. Tuan-tuan tengok cushion rumah saya. Tuan-tuan tengok cushion rumah Datuk. Beza tuan-tuan. Yang saya merah meralik, yang Datuk ada bunga-bunga. Silakan. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah tu indah, Allah itu cantik dan Allah Ta'ala suka kepada kecantikan. Tetapi jangan sampai membuatkan dunia kamu ini mencacatkan akhirat kamu. Ustaz, saya suka duit yang banyak. Silakan. Ustaz, saya suka kaya. Silakan. Allah Ta'ala ciptakan dunia ini untuk kita. Lalu Nabi kata pada wa khuliqtum lil akhirah. Allah Ta'ala cipta kamu bukan untuk dunia. Dunia ni Allah Ta'ala cipta untuk kamu. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan kamu untuk akhirat. Jadi tuan-tuan para penonton, Imam Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitabnya Hikam memberi kepada kita satu checklist pula Datuk. Bagaimana kita nak tahu diri kita ni termasuk di dalam golongan yang hubbud dunia ataupun tidak. Yang Datuk kata tadi ni. Penyakit wahan yang kena kepada umat dulu yang Nabi takut kena kepada umat dia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang ni banyak Datuk. Yang ni banyak Datuk. Dia cinta yang melampau kepada dunia sehingga dia membencikan untuk mempersiapkan dirinya untuk mati. Ini yang masalah. Tuan-tuan, bila cinta itu melebih tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat satu kata-kata, cinta itu selalu membawa kepada risiko dan pengorbanan. Cinta itu selalu membawa kepada risiko dan pengorbanan. Bila kita cinta dunia ni lebih, selalunya tuan-tuan dia akan membawa kita kepada risiko. Hubbud dunya ra'si kulli khati'ah, kata Nabi. Cinta kepada dunia yang melampau ni kepala kepada segala kejahatan. Orang boleh buat jahat yang melebih ni kerana apa dia? Kerana orang telah cinta kepada dunia ni yang agak melampau. Orang cinta kepada dunia ni agak melampau. Datuk, kita ni Datuk kalau tak bisa senang Datuk, dia dapat senang, dia kelang kabut Datuk. Bila harta dan takhta wanita ni Datuk mula mengelilingi diri Datuk, kacau. Tua ni yang kata ni tuan-tuan nak mati tak berapa hari dah. Apa tiup duk masuk kok hidung keluar kok mulut masuk kok ni apa? Tiba-tiba orang mai bisik kat tepi telinga kata Pak Long, no janda hujung jalan tu kata kalau Pak Long mau dekat dia mau dekat Pak Long. Mangkit berdiri tepi katil tu Datuk. Dia kata bila nak pergi angkat nikah. Nak mampu Datuk tu. Tapi dengan dunia ni tuan-tuan, Allah tuan-tuan. Sebab tu kita jangan duk kata orang tu jahat, orang ni jahat, kita ni baik. Jangan. Saya kata kita bukan baik. Selalu saya kata kita ni bukan baik. Tetapi Allah belum uji kita. Jangan perasan diri kita baik. Kita ni baik kerana apa? Bukan kerana kita baik. Tetapi Allah belum uji kita. Jadi Ustaz kata tadi Ustaz, bagaimana kita nak tahu kita ni termasuk dalam golongan hubbud dunia ataupun tidak Datuk? Kita bicara tentang hubbud dunia, tetapi kita nak tahu, kita nak kenal bagaimana yang dikatakan ciri orang yang ada hubbud dunia.
Saya tidak mau kata saya yang bagi bench ataupun kayu pengukur tu. Saya nak bagi ulama yang bagi kayu pengukur. Imam Ibn Athaillah kata, cuba perhati pada diri kamu. Satu hari, Allah Ta'ala buka di depan mata kamu peluang untuk melakukan kebajikan dan amal soleh. Peluang tersebut kamu nak rebut ataupun kamu nak lepas kepada orang. Mudahlah Datuk, mudah. Duduk di rumah, tiba-tiba Datuk WhatsApp masuk. Satu mesej masuk dalam WhatsApp kita. Ting, 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 ting. Mana kawan duk pergi forward pula. Nombor akaun Maybank Anjung Husnul Khatimah masuk dalam grup WhatsApp tu. Marilah sama-sama kita menyumbang kepada pembangunan Anjung Husnul Khatimah. Salurkan sumbangan anda melalui akaun Maybank 564276527165. Dia kata nama akaun ni tiap-tiap minggu aku tengok. Bang. Sedangkan peluang itu ada tu. Dia tahu tentang kesahihan projek yang kita nak buat tu Datuk. Setiap minggu, setiap malam dia akan buka live Datuk. Dia akan tengok di bawah skrin kita ni. Tu yang kepala rimau warna kuning tu ada. Tetapi ada tak rasa nak letak RM1? Ada tak rasa nak letak RM2? Tidak rasa. Tuan-tuan, bukan saya kata, dibimbangi kita telah tergolong dalam golongan hubbud dunia. Ada satu ketika peluang untuk kita buat kebajikan. Ada peluang kebajikan. Isteri kata, abang, masjid kita nu abang, ada orang duk tengah cari duit, AJK masjid duk tengah cari duit, nak ganti kapet baru abang. Kapet yang ada ni pun sujud-sujud abang. Naik peta Mongolia kata dia abang punya keras. Abang, kita bagilah 100, bagilah 200 abang. Dia kata ni duk kira apa? Dia kira masjid lepas kapet keras ni. Dia kata rumah kita pun kapet keras. Allah dah tu. Dengar ni tu bila duk panggil hayya 'alas solat, hayya 'alas solat. Dia tak rasa nak melakukan ibadah. Tuan-tuan, para penonton sekalian, jika ada peluang di depan mata untuk melakukan kebajikan yang mana peluang itu tidak diambil, tuan-tuan, itulah orang yang telah dikatakan hubbud dunia. Datuk, disebut dari kasar lagi Datuk, ad-dunya jifatun wa talibuha kilabun. Dunia ni kata Nabi macam bangkai. Ad-dunya jifatun, dunia ni macam bangkai. Wa talibuha, orang yang duk gila, yang duk kejak melampau dunia ni seumpama anjing. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Dunia ni macam bangkai. Orang yang duk kejak dunia ni seumpama anjing. Nabi tak kata orang yang kejak dunia ni seumpama keldai. Orang yang kejak dunia ni seumpama lembu. Orang yang kejak dunia ni seumpama kera. Tak. Nabi letak orang yang kejak dunia ni seumpama anjing. Kita mengaji fiqh tuan-tuan, najis terbahagi kepada 3. Mughalladhah, mutawassitah, mukhaffafah. Anjing ni dia duduk dalam najis yang mughalladhah. Anjing dan babi ni satu rumah, iaitu najis yang berat. Orang yang kejak dunia ni seumpama anjing yang duduk di dalam kategori najis mughalladhah. Na'udzubillahi min zalik tuan-tuan. Tuan-tuan, dunia ni tuan-tuan silakan kecapi. Saya ulang balik ayat yang saya katakan tadi. Ambil yang perlu. Nikmati yang boleh. Jangan membuatkan duniamu mengakibatkan akhirat kamu cacat. InsyaAllah, 2 lagi kita sambung selepas ni. Mungkin Datuk ada elan yang Datuk nak bawarkan. Silakan Datuk. Sila Mur. InsyaAllah para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita dah dengar masya-Allah tuan-tuan. Apa yang tak ada tanda dunia ni. Tuan-tuan dan puan, itu yang sudah sebenarnya hadis-hadis yang disebutkan, kata-kata ulama yang disebutkan disusun dengan begitu baik tuan-tuan dan puan. Of course nampaknya bunyinya bahasanya kasar sikit tuan-tuan. Tapi itulah yang paling sesuai digunakan kepada mereka yang tak sedar-sedar tuan-tuan. Umur 60 tak sedar, umur 70 tak sedar, umur 80 pun tak sedar. Allah tuan-tuan dan puan. Inilah yang disebutkan tuan-tuan, hati yang mati tuan-tuan. Mati hatinya. Duduk sebelah masjid tuan-tuan, duduk sebelah masjid. Tapi tak pernah ke masjid tuan-tuan. Ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan, dia boleh orang azan Allah Akbar. Hari itulah tuan-tuan masuk kereta dengan anak-anak pergi makan. Tengah azan tuan-tuan, tengah azan. Dia pergi makan dengan anak-anak isteri dia dan sebagainya.
Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Tak terketuk jiwa, tak terketuk hati, tak terguris perasaan, tuan-tuan, bila mendengar panggilan. Bukan sebarang panggilan, tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bukan cerita pokok, bukan cerita tanah, bukan cerita api, bukan cerita air, bukan. Cerita Allah, tuan-tuan, Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar pun tak terpanggil, tuan-tuan. Yang tidak ada maha, yang tidak ada besar lagi lah yang tidak terpanggil. Sebab itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang Ustaz sebut tadi, mari kita tengok tuan-tuan dan puan, insya-Allah elan sikit tuan-tuan dan puan. Pertama sekali tuan-tuan dan puan, saya tak jemu-jemu lah macam Ustaz kata tadi tuan-tuan, dekat 2 tahun dah sebut komplek Anjur Semah, komplek Anjur Khatimah, komplek Anjur Khatimah. Itu juga tuan-tuan. Tuan-tuan, baru ni dalam minggu lepas kita ada satu press conference yang agak besar tuan-tuan online. Alhamdulillah, dekat 12 orang daripada kita punya jurnalis-jurnalis, kita punya ahli-ahli akhbar, surat khabar tentang wartawan-wartawan datang. Dan sekarang ni tuan-tuan sedang hari-hari ada keluar. Sama ada dalam media sosial, sama ada printed, surat khabar yang printed tuan-tuan, yang dicetak, yang kertas. Tuan-tuan raikanlah. Saya harap tuan-tuan raikanlah, insya-Allah. Dan kita sedang ada satu konsultan, tuan-tuan, Ustaz Azadan namanya, konsultan kita, tuan-tuan dan puan, yang akan mempromosikan, yang akan memberikan penerangan lanjut mengenai komplek Anjur Husnul Khatimah ni dengan berbagai program yang sudah diatur oleh Ustaz Azadan, tuan-tuan dan puan, yang menjadi konsultan kepada kita untuk kita lebih tegas lagi untuk mendapatkan dana dan seterusnya membangunkan komplek Anjur Husnul Khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap tuan-tuan, saya harap sangat tuan-tuan, tuan-tuan terus menonton program ini. Tuan-tuan ada tuan-tuan dipaparkan kepada tuan-tuan sebulan. Program sebulan 4 minggu dengan Ustaz besar. Dah ada program tuan-tuan. Dah ada programnya. Bulan September ni daripada hari ini sampailah hari yang terakhir bulan September kita sudah paparkan. Lepas tu bulan Oktober pula. Jadi tuan-tuan dan puan kita berjadual ni bulanan. Bulan September, Oktober, November, Disember, insya-Allah kita sudah paparkan. Tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan simpanlah. Kalau boleh tuan-tuan besarkan, letak dekat tempat tuan-tuan bekerja, letak dekat bilik anak-anak kita, dekat bilik anak dara kita, anak teruna kita, di mana tempat makan kita tuan-tuan, letakkan tuan-tuan jadual Yayasan Sabha, program dakwah dalam mana kita mengadakan program pukul 9.15 malam. Pukul 7 pagi, 9.15 malam, 7 pagi. Tuan-tuan dan puan, saya rasa dalam suasana yang sekarang ni, tuan-tuan dan puan, inilah satu-satunya cara untuk kita mengenal Islam. Cara itu mengubat hati kita. Cara itu melentur hati kita. Cara itu kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau dapat tuan-tuan, kita dapat lembutkan hati kita yang keras, hati kita yang mati itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita ada satu package video, tuan-tuan. Yang pertama ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan dapatkan package ini. Package yang kedua ialah Jalan ke Syurga. Package yang kedua Jalan ke Syurga. Package yang ketiga, tuan-tuan, dalam sehari 2 ni akan ada, tuan-tuan, package video. Namanya, tuan-tuan, memahami jiwa anak remaja. Memahami jiwa anak remaja. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan bersama-sama dengan kita, tuan-tuan mendapatkan program-program yang dibuat oleh Yayasan Kebajikan Sabah. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dari segi media sosial, tuan-tuan sebutkan, kita semua ada. Kita masuk semua, tuan-tuan, jaringan media sosial ini untuk membolehkan kita bertemu dengan tuan-tuan paras umurnya, di mana tuan-tuan berada, yang tua, yang muda, yang remaja, yang kanak-kanak pun kita nak pergi kepada mereka, nak bawa Islam kepada mereka, nak tampilkan Islam kepada mereka, meletakkan Islam ke ribaan mereka. Kita ada YouTube, tuan-tuan dan puan. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Telegram, kita ada TikTok, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah kita cuba, tuan-tuan dan puan. Semuanya atas nama dakwah. Semuanya atas nama dakwah. Tidak ada sebab yang kedua, tidak ada sebab yang ketiga. Satu sebabnya, kenapa kita buka akaun TikTok, kenapa kita buka akaun Twitter, kenapa kita buka akaun Instagram? Kita nak mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk dunia, tuan-tuan. Bukan untuk dunia, bukan untuk keuangan, bukan. Hanya untuk mendapatkan redha Allah. Dan dengan itu juga, tuan-tuan, Hasan Ali nak cuci hati dia. Hasan Ali nak bersihkan jiwanya. Hasan Ali nakkan, tuan-tuan, supaya hati yang keras. Hasan Ali yang hati yang keras ni
kalau dapat dilembutkan dengan usaha-usaha yang kita buat, usaha-usaha mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan saya mengharapkan tuan-tuan akan bersama-sama dengan kita tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam program-program yang kita adakan ini, banyak lagi program-program yang sedang disusun dan terutama program-program yang nama Usrah Keluarga. Tadi Ustaz, Ana tadi baru mengakhirkan pukul 8, pukul 9, 6 minit tadi berakhir satu program dengan satu keluarga 47 tuan-tuan. 47 peranti yang bersama dengan kita namanya Usrah Keluarga. Keluarga Sakinah, Usrah Keluarga Sakinah. Masya Allah tuan-tuan, orang Shah Alam, Seksyen 7, orang yang ada kedudukannya yang agak tinggi tuan-tuan dalam masyarakat. Alhamdulillah minta kita mengadakan program bersama dengan anak isteri mereka daripada pukul 8 tadi tuan-tuan sampailah pukul 9. Saya sampai pukul 9, 4 minit tadi bersama dengan mereka tuan-tuan insya-Allah. Ini pun satu-satu. Dan tuan-tuan ada menghadapi masalah keluarga mati, masalah keluarga mati tuan-tuan, jiwa mati, jiwa agama mati, hati agama mati. Tuan-tuan kontak saya terus kontak saya tuan-tuan insya-Allah untuk kita sama-sama memikirkan dan mengaturkan program-program bagaimana caranya kita nak menghidupkan agama dalam keluarga kita insya-Allah. Jadi Ustaz teruskan Ustaz. Ustaz teruskan insya-Allah bercerita tuan-tuan dan puan. Ustaz tadi sambung tuan-tuan. Ada beberapa perkara yang nak disampaikan kepada tuan-tuan atas nama tajuk menghidupkan hati yang mati. Sila Ustaz. Baik Datuk, saya nak ambil lebih kurang dalam 20 minit lagi Datuk. Sila. Kalau tengok 1 jam, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Saya nak ambil 1 jam lebih sikit Datuk. Boleh Datuk nak? Sila. Nampak Datuk agak letih malam ni. Tidak. Okay. Baik Datuk. Yang kedua, Imam Ahmad kata cara nak mendapat kelazatan dalam ibadah yang aku tinggal apa dia yang kedua? Taraktu ridha nas. Aku tinggal yang kedua dalam hidup aku ni mencari redha manusia. Tanda aku dah tak ada mencari redha manusia ni apa dia? Hatta qadartu an atakallama bil haqq. Sehingga mana aku rasa dalam diri aku ni ada kekuatan untuk berbicara benda yang benar. Al-haqqu min rabbik, kerana yang benar itu datang daripada Allah, bukan daripada aku. Datuk, dalam hidup ni manusia selalunya mencari redha manusia Datuk. Kalau dia nak buat apa benda dalam diri dia, dalam hidup dia, dia lebih utama tanya dulu dalam diri dia, kalau aku buat ni orang kata apa? Kalau aku buat ni orang kata apa dia? Datuk, dia tak tanya apa yang aku nak buat ni Allah kata apa. Yang aku nak buat ni Islam kata apa dia. Yang aku nak buat ni Allah Ta'ala redha ataupun tidak. Ini Datuk. Dalam hidup ni kena cari dulu redha Allah. Tuan-tuan, kita cakap mudah. Menggapai redha Allah, hidup nak mencari redha Allah. Tapi nak menterjemahkan diri ni tuan-tuan. Nak cari redha Allah ni macam mana? Kita meletakkan dalam sesuatu perkara redha Allah lebih utama ataupun redha manusia lebih utama. Tuan-tuan, kalau nak ikut malu ni tuan-tuan duk minta sumbangan ni, malu tuan-tuan ni. Saya tengok Datuk duk minta ni tuan-tuan. Orang tanya saya dulu nak buat. Saya nak bina Yayasan Ar-Riyadah ni Datuk. Alhamdulillah. Kita punya pembangunan kita telah menelan belanja tak banyak Datuk, baru 6 juta. Cukup dah. Tanah pun tak cukup dah Datuk. Datuk nak bina Anjung Husnul Khatimah ni berapa puluh juta Datuk? 12 juta. 15 juta. 15 juta tuan-tuan. Kalau saya orang tanya Ustaz nak cari 15 juta, saya kata berak terbit jubuk pun tak dapat. Kalau fikir dengan akal. Tuan-tuan, kita nak buat. Kita dah wakaf tanah. Ayah saya dah wakaf tanah. Konteks kami di Kedah ni, Ar-Riyadah. Datuk Anjung Husnul Khatimah. Datuk telah berikan tanah. Berikan tanah ni pula. Bukan selesai nak kena cari duit, nak bangunkan pula komplek. Tuan-tuan, kalau nak ikut malu ni tuan-tuan. Malu. Saya orang tanya dulu, Ustaz nak cari duit macam mana? Saya kata aku bila nak keluar ceramah ni, aku cabut kulit tapak kaki ni, pergi letak dekat kulit muka. Kulit muka ni cabut pergi letak kat tapak kaki. Bertukar biar tebal sikit muka ni, nak minta sumbangan. Saya, tuan-tuan, Ustaz cak ayam. Tu pun malu. Tuan-tuan bayangkan Datuk kita. Dengan faktor usianya 70 lebih dah tuan-tuan. Seorang bekas selebriti agama dulu ni tiap-tiap minggu muncul di kaca televisyen. Lepas tu menjadi pula ahli parlimen, menjadi pula mantan exco kerajaan negeri Selangor tuan-tuan. Akhirnya kita buang benda ni. Apa dia yang kita nak buat tadi tuan-tuan? Datuk sebut tadi,
Nak mencari keredaan Allah. Nak mencari keredaan Allah. Nak mencari keredaan Allah. Tuan-tuan, kalimah untuk mencari keredaan Allah ni tuan-tuan, nak terjemahnya bukan dengan harga yang rendah. Bukan dengan harga yang murah, tuan-tuan. Nak mencari redha Allah ni bukannya mudah, tuan-tuan. Kita hari ini nak cari redha manusia ataupun tidak. Bercakap benda yang benar. Walaupun orang tak suka, bercakap benda yang benar. Bila jadi orang agama ni, bila cakap benar-benar, bukan semua orang suka, tuan-tuan. Qulil haq walau kana murra ni, tuan-tuan, bukannya mudah nak terjemah. Bercakaplah benar walaupun pahit. Oi, tuan-tuan. Tak kena dekat diri, tuan-tuan tak tahu hari Isnin dengan Rabu selang dengan Selasa. Kena dekat diri, baru tuan-tuan tahu. Lepas Isnin ada Selasa, baru nak masuk Rabu. Tidak, tuan-tuan ingat lepas Isnin terus Rabu. Tuan-tuan, nak cakap benar ni tuan-tuan ingat senang. Antara yang pertama, tuan-tuan, kita nak kehilangan kawan. Saya dulu Datuk, ada duk berjuang sikit lah benar-benar ni. Kehilangan kawan tu biasa. Pepatah orang putih kata apa Datuk? Saya tak apa pandai ingat. Apa nama pepatah orang putih kata? A friend in need is a friend indeed. Kalau tak silap saya Datuk. Datuk lebih fasih lah orang putih Datuk. Saya ni orang putih pun baru dah jahannam. Betul tu, alhamdulillah. Bagus tu. Betul tu. Janji bunyi dia Datuk. Janji bunyi. Macam saya baru ni lah. Lapak Datuk dekat Penang ni. Nak berhenti makan di kedai tak berani. Tengah duk kata macam-macam ni. Ada kawan dia pergi corner masuk Starbucks Datuk. Kita pun duk tengok halal tak halal, duk cek-cek halal tak apa lah. Nak order tu semua orang putih. Kawan saya kata, Ustaz nak makan apa? Hang order lah, hang bagi bunyi sudah lah. Budak tu tahu lah nak cakap orang putih ingat senang. Hang bagi bunyi ke ujung budak tu tahu lah. Cakap ni orang putih Datuk. Dia kata, a friend in need is a friend indeed. Datuk, kawan. Kita boleh kehilangan kawan dalam kita nak bicara benda yang benar. Kawan yang baik boleh jadi musuh kita, Datuk. Ini harga yang kita perlu bayar. Kehilangan jawatan, kehilangan sumber kewangan, kehilangan pendapatan. Ya, kita sanggup kehilangan untuk bicara benda yang benar. Tetapi berapa ramai yang sanggup kehilangan ni untuk berbicara benda yang benar? Sila cakap depan label kita sebagai pengikut Dajjal. Oh, Datuk, yang ni lagi kasar. Yang ni lagi kasar. Okey, ambil vaksin ni. Lepas kata ni ustaz-ustaz ni, ustaz-ustaz yang kita senarai nama, ini pengikut Dajjal. Subhanallah. Saya nak ulas sikit benda ni, tuan-tuan. Sila. Tuan-tuan nak cop orang ni sebagai pengikut Dajjal, tuan-tuan. Tuan-tuan istighfarlah panjang-panjang. Rasulullah tidak pernah melabel orang ni pengikut Dajjal. Kamu ni pengikut Dajjal. Hang pengikut Dajjal. Tidak ada. Rasulullah tidak pernah melabelkan orang pengikut Dajjal. Betul? Kalau kita mengaji dalam hukum, melabel orang pengikut Dajjal, Datuk, sama berat dengan melabel orang ni kafir. Boleh kita letak nama Man bin Din, kafir. Din bin Mat, kafir. Ni kafir. Tukar, hang pengikut Dajjal. Hang pengikut Dajjal. Subhanallah. Kerana apa dia? Nak cucuk vaksin. Cuba kita ambil jalan yang tengah. Saya Datuk. Saya dah complete 2 dos. 2 dos. Orang kata ustaz ni ada babi apa, babi tak babi, bagilah depa yang suruh kita ambil, tanggungjawablah dengan Allah. Kita duk kira yang ni babi, yang ni babi, yang ni babi, ubat yang kita duk makan kita tak tanya pula, ubat jantung dan sebagainya, tanyalah doktor. Ada babi ke tak? Ada orang pula Datuk bila sebut babi yang tu yang dia nak. Dia tanya pula Pfizer, AstraZeneca dengan Sinovac. Dia tanya pula doktor, yang ni doktor, yang mana ada babi? Doktor mesti terkejut, yang nak cucuk tu. Doktor kata pasal apa? Tuan Haji tanya yang mana ada babi? Dia kata babi tu saya nak. Ada pula jenis tu Datuk. Ada ni macam-macam. Saya punya pandangan ni Datuk, saya kata, kita jangan label. Sama ada orang yang tidak mau ambil, jangan labelkan mereka sebagai anti vaksin. Ni masalah orang yang nak ambil, tengok orang yang tak mau ambil, dia cepat cop yang ni anti vaksin. Jangan. Ada orang dia bukan anti vaksin. Sejak anak dia lahir, macam-macam vaksin dia bagi ke anak dia. Bahkan dia yang nak pergi Mekah pun cucuk vaksin. Tetapi bila datang kepada COVID-19 punya vaksin, dia hold dulu. Sebab apa dia? Ada beberapa persoalan yang belum dia rasa jelas kepada jawapan tersebut. Jadi dia kata, aku bukan tak mau ambil, aku hold dulu.
Ada pula orang memang dia tak mau langsung vaksin. Dia tak pergi Mekah pun sebab kes nak cucuk vaksin. Ada saya jumpa ada tu. Ini kita cerita lain. Dan ada pula orang yang ambil, jangan kita pula picok ini pengikut Dajjal. Subhanallah. Adakah kita nak kata ulama-ulama di Al-Azhar itu pengikut Dajjal? Datuk, ini masalah kita, Datuk. Cukup. Orang yang nak ambil vaksin tu, dia pun ada sandaran mereka. Hadis mana yang mereka pegang, Ustaz? La darara wa la dirar. Nabi kata. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, Nabi kata, manusia yang membawa manfaat, yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain. La darara. Jangan memudaratkan diri kamu. Wa la dirara. Dan jangan kamu memberi mudarat kepada orang lain. Adakah orang yang mengikut hadis Nabi ini, kamu nak labelkan mereka sebagai pengikut Dajjal? Na'udzubillah min zalik. Kita ada hadis, kita ada sandaran, kita ada hujah. Jangan kamu ni bila orang ni pengikut Dajjal, yang ni kalau Dajjal terbit, ni lah golongan astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Mengucaplah panjang-panjang. Melabelkan orang ni sebagai pengikut Dajjal, kata ulama. Seumpama kamu melabelkan orang ni kafir. Subhanallah. Mudah dah tu. Mana je kasih sayang kita hari ni dah tu. Sebab tu saya baru ni ada ditemu ramah oleh satu portal media. Bila isu tentang kota VIP sebuah masjid di Putrajaya. Patut ataupun tidak, saya kata kita ambil jalan tengah. Kita tidak mau mengecam pihak pentadbiran masjid. Cumanya ini pandangan kita orang luar. Tidak perlu ada kota tentang solat di masjid. Kerana Islam sendiri, konsep solat berjemaah itu, dia telah merentasi segala-galanya. Kita pergi solat berjemaah. Di masjid, Datuk, tidak ada kota-kota. Oh, ni saf yang pertama untuk VIP. Saf yang kedua separuh VIP. Saf yang ketiga rakyat marahin. Tidak. Siapa datang awal, penuhkan saf di depan. Tetapi alasannya apa dia? Ini sebab kita masjid-masjid kita ni ada had. Saya nak bagi pandangan kepada kerajaan. Sekarang, tolong kaji semula tentang SOP penggunaan masjid. Tidak relevan dah 100. Dalam masjid 100 orang. Dalam masjid ni 50 orang. Dalam masjid ni 60 orang. Kita minta pihak MKM kaji semula. Yang mana yang ada 2 dos, bagi pergi masjid, ramai mana silakan. Ataupun buat macam dulu balik, ikut kadar kapasiti masjid. Dan ada pula, Datuk, rakyat yang belum dicucuk. Duk tunggu mai sejahtera, tak naik-naik nama lagi. Saya cadangkan, buka dewan-dewan orang ramai. Mungkin dalam masa 3 ke 4 bulan akan datang, orang yang belum cucuk lagi 1 dos, sila nak sembahyang Jumaat, pergi ke dewan orang ramai. Dalam masa 4 bulan, hampa kena settle cucuk. Lepas ni dewan tu nak tutup. Orang bukan tak mau cucuk, tapi dia duk tunggu masa nak cucuk. Bagilah kerinduan mereka untuk melakukan solat Jumaat ni terubat, Datuk. Jangan kata, oh ni geng ni kira Jumaat baru nak mai. Waktu lain tak mai. Bagi saya, orang yang ada kerinduan dengan masjid, orang yang ada kerinduan untuk melakukan ibadat, sudah cukup besar rahmat dah, Datuk. Daripada orang yang tak rasa nak pergi masjid. Surau-surau di kampung buka. Kapasiti surau kadang-kadang ni pun ada surau yang bersamaan besar dengan masjid pun ada. Pagi buka, tunaikan solat Jumaat. Sebab masjid terhad. Barulah tidak ada pertikaian, tidak ada pergaduhan. Yang pergi masjid sampai kena tutup pintu pagar masjid. Saya pergi nak solat di masjid, Datuk, sampai kena halau balik. Minggu lepas, kita ada lebih kurang 15 minit maghrib nak habis. Minta nak tumpang, nak solat. Kita dah 2 dos komplit. Nak tumpang solat sebab hujan lebat. Pukul 8 malam di Kedah ni, Datuk. Stesen minyak apa semua tutup. Surau-surau di stesen minyak. Minta nak tumpang solat 15 minit maghrib nak habis. Pengawal keselamatan GAT tu kata apa? Aku kata hampa pergi balik. Tak boleh solat. Apa ni, Datuk? Saya kata merayu pakcik, tak boleh dalam masjid, di garaj motor, kami nak semang. Pergi balik, SOP, pergi balik. SOP apa ni, Datuk? Kita dalam diuji oleh Allah sampai macam ni.
Sebab tu saya kata, kaji semula. Mereka yang belum dicucuk, berikan peluang untuk mereka nak solat di dewan-dewan. Mungkin kerajaan boleh buka dalam tempoh 3-4 bulan daripada sekarang. Dewan orang ramai ni untuk siapa yang tak cucuk lagi. Yang cucuk pergi sembahyang di masjid. Yang tak cucuk pergi dewan. Sebab kita nak jaga tak mau ada penularan apa semua. Konsep kita la darara wa la dirar. Ini dasar undang kita ambil. Hukum yang kita ambil. Selepas 3-4 bulan hampa kena cucuk. Sebab apa dia? Kita tidak mau menyakiti orang lain. Kita tidak mau merosakkan diri kita dan kita tidak mau merosakkan orang lain. Pilihan ada di tangan. Tapi jangan sampai melabelkan orang ni pengikut Dajjal. Melabelkan orang ni pengikut Dajjal. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan, jangan. Sebab tu kita nak cakap benda yang benar bukan yang mudah sampai orang akan label kita sebegitu rupa. Dan yang ketiga ada tu, kata Imam Ahmad ibn Har yang ketiga, taraktu suhbatal fasiqin, aku meninggalkan kawan-kawan yang tak baik, hatta wajadtu suhbatas salihin, sehingga aku dapat berjumpa dengan kawan-kawan yang baik. Ini nak dapat kelazatan ibadah, faktor kawan. Kawan ni ada kawan yang nak membawa kita ke syurga ke? Ataupun kawan ni nak bawa kita kepada neraka ke? Nabi terang, Imam Ghazali cerita, carilah kawan yang baik. Nabi kata, kalau berkawan dengan orang yang jual tokek minyak wangi, hang tak beli pun, minyak wangi itu lekat kat hang pun jadi wangi. Kalau tu kawan dengan tukang besi, percikkan besi itu, api itu tak kena pada hang tak pergi buat kerja pun, dia kena kepada hang, pakaian hang akan berlubang. Ada orang dia pergi silap faham tu. Kawan dia ni ada tukang besi, esok dia tak berkawan. Dia pergi dengar kuliah maghrib malam tu, esok dia tak berkawan. Kawan dia kata, jom esok kita kena sarapan pagi. Aku tak boleh kawan dengan hang dah. Nabi tak bagi berkawan dengan tukang besi. La ilaha illallah. Apa yang hang ni betul-betul betul tu? Nak bagi tahu perumpamaan. Jadi carilah kawan yang boleh membawa kita kepada Allah. Carilah kawan yang boleh membawa kita ke jalan yang benar. Carilah kawan yang boleh membawa kita kepada menggapai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sempat kita kupas. Inilah yang sempat kita bicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan tajuk kita menghidupkan hati yang mati ini membawa satu pengajaran dan membawa satu buah yang terbaik untuk kita beramal, mendekatkan diri kita, menghidupkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada salah dan silap, Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, adalah masa 1 jam betul-betul tuan-tuan, dalam masa 1 jam 9.15, sekarang ni pukul 10.15 jam saya tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah kita dapat membincangkan perkara ni tuan-tuan. Ini penting, sangat-sangat penting untuk semua orang, termasuk saya tuan-tuan, termasuk saya yang banyak bercakap, yang pagi bercakap, tengah hari bercakap, malam bercakap tuan-tuan dan puan. Tak tahu hati kita. Sama hati bercakap ke, sama ada mulut bercakap, lidah bercakap ke, kita pun tak tahu tuan-tuan dan puan. Tapi apa pun tuan-tuan dan puan, apa pun insya-Allah. Tuan-tuan, saya ingat kalau misalnya antara ibadat tuan-tuan dan puan, tolonglah kalau boleh tuan-tuan, saya pun cuba-cuba tolong tuan-tuan dan puan, pagi-pagi kita bangun awal sikit. Awal sikit tuan-tuan. Buatlah 2 rakaat sekurang-kurangnya tahajud. Buatlah 2 rakaat sekurang-kurangnya sembahyang taubat. Buatlah 1 rakaat sekurang-kurangnya sembahyang witir. Doa tuan-tuan. Cuba titiskan, alirkan sebutir 2 air mata tuan-tuan. Air mata penyesalan, air mata taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap pagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan diri baginda tuan-tuan melakukan tahajud. Sallu bil lail walau raka'ah. Lakukanlah sembahyang malam walaupun kamu mampu hanya 1 rakaat saja tuan-tuan. Itu sangat berkesan, sangat-sangat berkesan. Tuan-tuan dan puan, ada seorang sahabat saya, sahabat baru mengenal sahabat ni pun, tuan-tuan. Selama 40 tahun daripada hari yang pertama dia dilahirkan sampai umur 40 tahun Ustaz, tak ada langsung. Tak pernah sembahyang, tak tahu sembahyang, tak tahu baca Quran, tak kenal huruf, tak kenal rukuk, tak pernah sujud, tak pernah jumpa ulama, tak jumpa orang alim, tak jumpa ustaz, tak jumpa imam, tak jumpa bilal, tak jumpa masjid, tak jumpa surau. Tuan-tuan dan puan, akhirnya entah macam mana, ada ceritanya lah, macam mana dia dapat hidayah umur 40. Sekarang umur dia 46 tahun tuan-tuan.
Dapat saja hidayah dengan pimpinan. Ada 3 orang ustaz memimpin dia. Antaranya ialah Maulana Helmi namanya tuan-tuan dan puan. Masya Allah. Sekarang tuan-tuan, tahajudnya setiap pagi tuan-tuan. Setiap pagi. Setiap dini hari. Selama 6 tahun. Umur 46 tahun. Dia dapat hidayah 40 tahun. Sekarang 46 tahun. Tak tinggal tuan-tuan. Tak tinggal. Sedekahnya tuan-tuan tak pernah tinggal. Hari-hari. Baru 3 minggu yang lepas tuan-tuan. Sedekahkan satu bank jenazah yang besar untuk menampung punya banyaknya kematian COVID ini. InsyaAllah band yang kedua dia kata akan menyusul. Hasil daripada duit dia sendiri, tuan-tuan. Sedekah, 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 infak. Tuan-tuan dan puan, Quran. Daripada dia tak pernah membaca Quran, tak erti baca Quran. Alif bata dia tak kenal. Alif bata tak kenal. Sekarang ni saya sendiri dah dengar bacaannya. Boleh mengimamkan semayang dalam gathering yang besar. Boleh mengimamkan semayang dalam gathering yang sederhana. Boleh mengimamkan semayang kepada orang-orang yang alim di belakang dia pun dia mengimamkan. Bukan saja tuan-tuan, bukan saja makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, taranum pula tuan-tuan. Masya Allah. Itulah tuan-tuan macam mana dia bina hati. Daripada yang berkarat, hati yang tuan-tuan yang bersih, hati yang macam batu, macam mana dia boleh cairkan hati yang bersih tuan-tuan. Jadi sebab itulah tuan-tuan Al-Quran. Al-Quran, salat, Al-Quran, salat, Al-Quran, tahajud, salat, Al-Quran, tahajud. Lepas sedekah, 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 sedekah. Infak. Tuan-tuan, inilah. Nanti mungkin dalam minggu depan, tuan-tuan dan puan, kita akan sentuh juga perkara ini. Saya yakin Ustaz akan sentuh perkara ini, tuan-tuan dan puan. Inilah pelembut hati. Maknanya ibadah yang melembut hati. Tak masuk doa, tak masuk zikir, tak masuk munajat. Berbagai-bagai lagi, tuan-tuan dan puan. Tapi yang salah satu daripada itu menangis tuan-tuan, menggugurkan air mata ni. Macam mana orang tuan-tuan yang menangis tuan-tuan, macam mana Rasulullah menangis, macam mana sahabat-sahabat menangis, macam mana Abu Bakar menangis. Abu Bakar dikatakan tuan-tuan dalam sembahyangnya tangisannya lebih didengar daripada sebutan-sebutan huruf sembahyangnya. Masya Allah tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Itulah tuan-tuan. Tangisan kerana merasakan kebesaran Allah. Tangisan merasakan agungnya, hebatnya Allah. Kerdilnya kita di permukaan bumi ini, tuan-tuan. Ini pun boleh mengubah hati, insyaAllah. Saya yakin kita tidak masuk lagi ke area itu, tapi dah disentuh. Tuan-tuan, dia punya framework tu Ustaz dah buat. Dia punya, tuan-tuan, dia punya pancang-pancang tu Ustaz dah buat. Dan dia punya apa juga pengisian-pengisian utamanya, dari si konsepnya Ustaz dah buat. Tapi, tuan-tuan, pengisian-pengisian yang lebih detail lagi, mungkin Ustaz akan utarakan dalam pertemuan yang lain. Banyak lagi pertemuan dengan Ustaz Ahmad Usam, Datuk Badarudin, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan kepada Ustaz, dan pentingnya kekuatan kepada para penonton. Sebarkan tuan-tuan, like and share. Tuan-tuan, kalau ada satu tuan-tuan sebarkan tuan-tuan, dan itu dapat diamalkan, orang itu mengamalkan, cucunya mengamalkan, cicitnya mengamalkan, seluruhnya akan mengalir kepada tuan-tuan. Ini pun pengubat hati, pelembut hati tuan-tuan dan puan. Kalau hati kita keras, hati kita membatu dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan tuan-tuan, program-program yang macam ini, inilah program yang macam ini, mengadakan program yang macam ini, menghidupkan program yang macam ini, menuntut program macam ini pun salah satu daripada cara melembutkan hati. Salah satu melunakkan hati kita, tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Cukup setakat itu. Terima kasih yang berbahagia Ustaz. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan Ustaz, insyaAllah. Mudah-mudahan orang tertanya-tanya. 2 minggu Ustaz tak ada, tuan-tuan. Saya sibuk nak menjawab, nak menepis macam mana nak mengatakan. Dia kata, adakah Ustaz ni tak ada lagi ke? Tak ada lagi ke? Tak ada lagi ke? Ramai yang bertanya, tuan-tuan. Sebab ramai yang rindukan cara Ustaz, rindukan cara Ustaz membahas, rindukan cara Ustaz mengupas. Ini tuan-tuan dan puan, yang kelebihan yang ada kepada teman saya, sahabat saya, orang muda, anak-anak saya lah ni, tuan-tuan, Ustaz Usam, insya-Allah. Jumpa lagi, tuan-tuan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.